Pada hari ini tuan-tuan, saya nak kongsikan tuan-tuan sebuah Mercedes-Benz C-Class W204. Dibuat daripada tahun 2007 hinggalah 2014. Dan model ini adalah 2010 dan dilengkapi AMG Sport Package, iaitu bumper depan, belakang dan sisi lebih sporty. Dan rim dia R17 245 40 R17 di belakang, di hadapan 225 45 R17. Jadi di belakang lebih lebar daripada depan. Dan seterusnya, dia punya warna luaran dia adalah Obsidian Black, kod 197. Dan bumper hadapan kalau tuan-tuan lihat lebih sporty. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, ada dua trim, iaitu di Malaysia Elegance, Avantgarde. Elegance lebih kepada dia punya grill adalah berbeza, iaitu pertama dia punya grill, dia punya lambang di atas, bukan macam ni. Yang ini adalah Avantgarde AMG Sport Package. Jadi dia punya lambang di grill. Dan untuk Elegance, dia punya suspension lebih lembut dan lebih tinggi. Dia punya ride height dia lebih tinggi. Yang ini AMG Sport Package, dia punya spring lebih keras, lebih pendek daripada Elegance. Jadi beza dia adalah 15mm lebih rendah daripada model Elegance. Dan juga untuk AMG Sport Package ni, suspension dia stabil bila high speed, dan bila jalan selekoh lebih tidak membuai. Dan untuk model W204 ni didatangi sama ada satu exhaust, dua exhaust atau empat exhaust. Kalau enjin 1.8 Blue Efficiency CGI atau kompresor ialah satu exhaust. Kalau V6 dua exhaust. Kalau V8 empat exhaust. Jadi untuk kereta ni, kalau tuan-tuan lihat, dia punya disc brake pun berbeza, iaitu ada lubang-lubang di disc brake nya, perforated disc brake. Dan kalipernya berbeza juga, ada logo Mercedes-Benz. Dan model C-Class ni juga dua jenis, iaitu sama ada tuan-tuan nak pre-facelift atau facelift. Sebabnya yang facelift sekarang adalah daripada tahun 2011 hingga 2014. Dan harganya pun bawah RM100,000 Malaysia. Jadi harga kereta mewah, harga mampu milik. Jadi yang ini ialah pre-facelift. Sekarang mari lihat ruangan enjin, iaitu ini adalah 1.8 Blue Efficiency CGI 4 silinder. Dan untuk model C-Class W204 didatangi sama ada petrol atau diesel. Yang ini adalah petrol. CGI Blue Efficiency ni terdapat pada tahun 2010 sehingga 2014. Untuk sebelum 2010 dikenali sebagai kompresor. Jadi yang ini menggantikan enjin kompresor. Dan untuk C-Class terdapat C180, C200, C250 CGI. Untuk V6, C230, C280, ada yang setengah panggil C300, dan juga C250, M272 V6 ataupun M276, iaitu M276 adalah menggantikan enjin M272. Dan akhir sekali enjin V8 C63. Jadi enjin ni bukan saja di model W204, tetapi di model W212 pun ada, model E-Class pun ada, E200 CGI, E250 CGI. Sekarang ke bahagian dalaman kereta W204 ni, iaitu kereta ini didatangi dengan Liverpool Fabric Artico Man-Made Leather, iaitu half leather, dan boleh didatangi dengan full leather. Ini didatangi dengan brush aluminium trim dalam kereta ini. Jadi dia terdapat dua, satu aluminium, satu lagi maple wood trim. Dia gelap sikit. Jadi untuk elegance atau klasik, dia boleh datang dengan wood trim, ataupun untuk yang standard equipment klasik itu dia datang dengan black trim saja, hitam saja. Dan seat dia berbeza.
ni sport seat, jadi dia punya bolster dia lebih tebal, lebih mencengkam belakang. Jadi kalau tuan-tuan mandu lebih sedap lah. Untuk kereta ni ialah semi electric seat, bukannya datang dengan full electric seat with 3% memory. Dan headrest dia adalah manual adjustment, dan di bawah sini untuk adjust ke depan ke belakang elektrik, ketinggian dia ke atas dan ke bawah pun elektrik, dan untuk menggerakkan ke depan dan ke belakang seluruh seat adalah manual. Dan steering dia pun manual adjustment, di bawah ini saja tuan-tuan tarik tu, tuan-tuan boleh adjust ikut yang tuan-tuan selesa. Dan di bahagian bawah ni tuan-tuan akan lihat dia punya pedal berbeza dengan model selain daripada AMG Sport Package, dan dia punya carpet dia pun AMG. Steering 3 spoke ni dia datang dengan pedal shift. Sekarang saya nak start kereta ni. Ni kunci dia, masukkan saja, pusing sekali saja dia akan start. Sekarang saya nak beri tuan-tuan dengar bunyi enjin CGI ni. Saya tekan je boleh dengar bunyi turbo dia tu, boleh terasa lah memang enjin dia mantap. Jadi itulah dia bunyi enjin CGI turbocharge. Kereta ni sekarang mileage dia adalah 99,663 km. Jadi ni adalah bahagian dalam untuk pre-facelift W204 ni. Untuk instrument cluster dia, meter dia, dia design seperti C63 untuk AMG Sport Package ni. Dia punya bulat ni, tube design ni. Dan di bahagian tengah ni terdapat dia punya audio system. Audio system dia adalah dua jenis, iaitu standard screen yang ini. Yang lagi satu adalah flip screen, keluar lebih besar. Dan ada yang datang dengan navigation. Untuk yang model ni tiada navigation, tetapi ada telefon, Bluetooth telefon. Saya tekan, itu dia. Dan untuk model 2010 hingga 2014 dia tidak memerlukan Bluetooth cradle, iaitu Bluetooth cradle tu terletak di dalam ini. Audio 20, yang ini audio 20. Audio 20 dia ada radio. Kalau tuan-tuan tengok di sini, radio, station list apa semua ada. Ni preset channel yang tuan-tuan dah setkan ke nombor berapa melalui keypad dia. Dan sound boleh adjust bass, treble, balance, fader. Dan untuk telefon, connect saja dengan telefon tuan-tuan. Dan seterusnya disc, CD, dan banyakkan yang menggunakan W204 facelift. Auxiliary, dia punya auxiliary menu selalu pemilik W204 tidak tahu ataupun tidak jumpa kat mana nak masuk ke auxiliary. Jadi nak masuk ke auxiliary, tuan-tuan kenalah pergi ke CD. Bawah sekali tu, bawah ditulis auxiliary. Auxiliary punya input terletak di glove box belah sini kat dalam. Untuk model facelift dah ada di bahagian armrest ni. Dari sini pun ada card holder. Dan di bawah ni tempat storage area ni boleh jadikan cup holder. Dia ada jual cup holder punya tengah ni. Dan di bahagian tengah ni terdapat ashtray, power outlet. Dan di bawah sini ialah aircon control dia. Off button, mono. Mono ni adalah kalau tuan-tuan tekan, dia punya temperature akan ikut. Kalau saya set sini 21, sana pun 21. Kalau saya off mono, dia akan berbeza. Jadi sana boleh temperature sejuk, sini boleh panas. Dan ini untuk tekan tukar arah angin keluar ke mana. Ni dia punya blower untuk kuat dan perlahan. Dan dia punya front and rear defrost. Dan recirculation. Recirculation ni dia akan tutup hanya untuk 30 minit. Lepas 30 minit dia akan off balik. Itu untuk safety reason. Dan yang sebelah sana adalah auto button. Di bawah sini
terdapat satu button iaitu Parktronic untuk on off. Dan Parktronic ni terletak di bahagian depan. Saya tunjuk sekarang. Yang tu dia akan keluar warna merah kalau dah dekat dengan bahagian depan. Dan di belakang sana, di atas ujung sana tu, kalau tuan-tuan nampak kat belakang tu. Dan untuk button yang seterusnya yang lain ni adalah sama ada sport suspension. Ada yang datang sport suspension button, iaitu dia absorber dia elektrik, boleh comfort, boleh sport. Dan rear sunshade. Di bahagian tepi ni adalah cruise control. Tuan-tuan kalau nak buat limit pun boleh, tekan sekali dia nyala. Tuan-tuan contohnya saya nak limit ke 100 km. Jadi sampai ke 100 km dia akan limit. Lepas tu kalau tuan-tuan tekan pun dia tak akan laju lagi. Nak off, turun saja. Ini adalah wiper signal dia. Wiper dia auto. Jadi kalau tuan-tuan nak letak ke auto, letak ke 1 atau 2 pun boleh saja. Yang 3, 4 dia akan on constant. Dan juga dia punya signal dia, kalau tuan-tuan tekan sekali, dia akan klip 3 kali, sama ada kiri atau kanan. Kalau nak lama, tekan 1 kali. Tapi kalau nak tukar ke bawah memandu, nak tukar ke lane kiri atau kanan, tekan saja, dia akan nyala. Dan di skrin tengah ini, iaitu pertama sekali mileage. From start ni, daripada mula tuan-tuan start kereta tuan-tuan, dia beritahu berapa consumption dia, berapa kilometer, dah berapa lama. Dan ini daripada reset. Dan ini consumption, bila tuan-tuan jalan, yang tertengah bar tu akan bergerak. Dan bawah tu beritahu average berapa boleh pergi dengan berapa yang ada dalam tank sekarang. Dan digital kilometer. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan tekan kiri kanan arrow, audio. Kalau di audio system sekarang, radio FM, di sini tuan-tuan boleh tukar. Tekan saja arrow atas bawah, dia akan tukar. Dan seterusnya ke kanan, telefon. Telefon ni tuan-tuan boleh kalau ada orang call, tuan-tuan boleh angkat saja, tekan ni atau off. Dan volume button untuk audio system dan mute button. Jadi di telefon ni pun boleh simpan contact macam tu, dan dia akan keluar juga di sini. Dan seterusnya ESP. ESP ni Electronic Stability Program, iaitu traction control, boleh on off. Ada setengah model sebelum 2010, buttonnya di sini. Dan seterusnya service, bermaksud message ni kalau ada error, ada bulb blow, dia akan beritahu. Tire pressure, dia beritahu kalau ada bocor di salah satu tayar tu. Dan Assist Plus ni adalah beritahu service reminder, iaitu sekarang ni ditulis next service B. Next service B dalam 335 hari. Sama ada servis B, A atau C, dia ada ikut mileage dan berapa lama tuan-tuan pakai kereta tuan-tuan. Dan dia akan tukar juga ke hari atau kilometer. Kalau tuan-tuan selalu bawa, dia akan kira ikut berapa kilometer. Kalau jarang bawa, dia ikut hari. Seterusnya setting. Ini untuk tukar ke miles atau kilometer. Dan dia punya masa dengan dia punya tarikh boleh tukar. Ni light iaitu daytime driving light. Kalau tuan-tuan on, lampu main beam tuan-tuan akan on walaupun tengah hari atau siang. Dan surround lighting ni kalau tuan-tuan biar on, bila tuan-tuan off engine, lampu akan nyala untuk 30 saat. Lepas tu dia akan padam sendiri. Dan interior lighting delay untuk lampu di bahagian dalam ni, kalau tuan-tuan off engine, dia akan nyala untuk dalam 10 saat ke 20 saat. Dan vehicle ni memberitahu limit speed untuk winter tires. Dan bawah ni automatic door lock ni, kalau tuan-tuan memandu dalam 20 km, dia akan lock sendiri. Dan acoustic lock feedback ni, bila tuan-tuan lock, unlock kereta tuan-tuan, dia akan buat bunyi horn. Dan bawah sekali convenience. Convenience ni adalah dua, iaitu belt adjustment. Sebagai contoh, saya ambil seat belt belah passenger ni, saya masukkan. Kalau saya masukkan benda ni, dia tak tarik. Maknanya sebab apa? Sebab dia deactivated. Jadi kalau tuan-tuan activate belt adjustment ni, dia akan tarik. Nampak tu? Sekali saya tunjuk. Masukkan, dia tarik. Jadi itulah dia punya function dia. Seterusnya, fold mirror. Bila tuan-tuan lock, unlock, dia akan fold sendiri.
Dan bawah sekali lah factory setting. Ada kereta yang ada Distronic, ada apa semua, lagi banyak lah dia punya setting kat sini, boleh control. Jadi back to mileage. Dan ini kereta ni didatangi dengan 5 speed 7 2.6, 5 gear. Kalau tuan-tuan nampak ada ESM, Economy, Sport, Manual mode. Di bawah sana akan tunjuk, kalau saya letak gear ke D, dia akan tunjuk berapa gear yang ada. Maknanya ni 5 speed 5 gear. Kalau 7 speed ada 7 kat situ. Untuk model yang tiada manual mode, dia akan ada C dengan S, Comfort and Sport mode. Jadi dia tak ada pada shifter. Jadi tuan-tuan kenalah turun gear ke naik gear, tekan belah sini. Saya letak dalam ekonomi, tekan sini, dia akan tunjuk ke kanan untuk tukar gear, sampailah dia ke D balik. Jadi untuk kereta yang ada manual mode, dia akan tunjuk gear dan tuan-tuan boleh control dengan menggunakan pedal shift. Di bahagian atas ni ada sun visor dan vanity mirror dan cup holder. Dan di bahagian atas ni juga untuk kontrol lampu on off dan reading light. Yang ini adalah dinyala di bawah ni, bukan di sini, di bawah sini. Dan bila malam akan ada nyala satu lampu kecil, akan suluh ke bawah sini, dia panggil ambient lighting. Kalau tuan-tuan bawa tak adalah terlalu gelap. Dan di bahagian pintu pun ada di belah sana. Untuk facelift dia ada di sini juga. Dan dua button ni adalah toe sensor untuk off dan interior motion sensor. Interior motion sensor ni kalau tuan-tuan buka tingkap, ada orang nak buka pintu daripada dalam, dia akan trigger alarm. Yang ni bila ada yang nak tow kereta tuan-tuan, dia akan trigger alarm. Jadi kalau untuk off, tekan salah satu ni lah. Kalau ikut terpulang pada tuan-tuan nak off ke nak on. Dan untuk seat ini dia datang dengan lumbar support dan boleh adjust keluar ke dalam. Dia punya bahagian pinggang ni ada elektrik di belah sana di tepi untuk adjust. Sekarang ke bahagian belakang. Di bahagian belakang ni switch untuk cermin belakang, AMG floor mat dan half ladder juga. Di belakang atas sana adalah indikator untuk Parktronic. Armrest ni juga ada storage area dan cup holder. Tuan-tuan boleh letak macam ni. Dan untuk NG Sport Package ni juga, dia punya atas ni, bumbung dia ni dalam datang dengan warna hitam. Selalunya kalau dalam hitam, atas ni warna putih. Yang ni hitam sekali. Dan di bahagian atas untuk lampu on reading light. Untuk model klasik atau standard equipment, dia tiada reading light, dia lampu tengah saja. Jadi tuan-tuan tak boleh nak on off separate lah. Dan untuk info tuan-tuan, di sinilah terletak bagi tahu berapa angin tayar tuan-tuan, berapa tinggi untuk diisi, dan dia beritahu isi minyak RON berapa. Ikut yang ni ikut saiz rim tuan-tuan. Sekarang ke bahagian belakang. Untuk kereta ni lampunya telah ditukar ke facelift. Untuk pre-facelift lampunya berbeza. Terdapat 3 jenis, satu yang tidak ada satu LED pun. Ada yang pertengahan ada LED signal dan seterusnya LED semua. Untuk membuka bahagian boot, tuan-tuan tekan saja button ni, dia akan buka terus, atau tekan bahagian logo Mercedes tu. Di bahagian ni, inilah ruang dia, tidaklah terlalu besar, mencukupi storage area, fuse box di dalam ni. Dan di bawah sini spare tire, tool jack semua, first aid kit semua dalam ni. Dan warning triangle dan kiri kanan tempat gantung. Yang depan passenger side sama juga, semi auto, adjust apa semua. Dan bawah sana ada ada AMG floor mat dan storage net. Di bahagian glove box compartment ni ada auxiliary
power outlet di belakang sana dan boleh bagi chill roof compartment ni dengan pusing saja, aircon akan masuk dalam ni. Set mirrornya adalah macam ni, dipanggil Aero Style. Jadi set mirror ni bukan saja di W204, 212 dan 221 S-Class juga ada juga untuk facelift saja. Dan model 2010 ke bawah, set mirror ni besar dan ada chrome. Dan itu saja pada hari ini. Tuan-tuan jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe.